Salam Sejahtera Malaysia. Tiba-tiba muncul Mukris Mahathir buat kejutan. Setelah diam-diam senyap-senyap, tiba-tiba diam senyap. Apalagi setelah dia pun mulai disiasat oleh SPRM. Bukan dia yang disiasat ya. Dia ke siapa? Saya lupa lah siapa. Saya lupa siapa disiasat. Tapi setelah keluarga dia lah, keluarga dia disiasat oleh SPRM, dia semakin senyap. Tiba-tiba muncul semula, tahu tidak? Tiba-tiba muncul semula Mukris Mahathir. Tiba-tiba muncul dengan satu tajuk daripada BH Online. Tajuk berita dia, pejuang tunjuk minat jalin kerjasama dengan GRS Mukris Mahathir. Kata Mukris Mahathir. Saya pikir GRS kena fikir panjang, dalam-dalam, kasih pikirlah dalam-dalam, jangan pikir pendek, pikir dalam-dalam. Perlukah untuk bersama dengan pejuang ini? Parti Pejuang Tanah Air, pejuang menunjukkan minat untuk menjalinkan kerjasama dengan mana-mana parti daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS. Saya nak beritahu kepada GRS, saya mau bagi tahu GRS lah, wahai GRS, jangan terima. Kalau saya jangan terimalah. Kenapa mau terima? Kita sedang memperjuangkan parti lokal dari kerajaan Sabah sendiri. Tiba-tiba kita mau lagi dari pejuang. Aduh, ini bukan ke depan, ini ke belakang nih pertama. Kedua, mau buat apa kerjasama dengan parti yang tidak kuat manapun? Sudahlah tidak kuat, kalah teruk, memalukan lagi waktu PRU yang lalu. Kalau mau jadi juara, berkawanlah dengan orang juara. Begitu kan? Kalau mau menang, berkawan dengan orang menang. Jangan berkawan dengan orang yang paling kalah. Teruk pula tu, dapat deposit pun tidak. Kalau berkawan dengan diorang di pejuang, dah tahu apa boleh menang kah tidak pastilah. Tapi itu pendapat saja. Kalau GRS mau bersama diorang, silakan. Tapi saya rasa akan ada impact yang besar kepada ahli-ahli akar umbi. Mungkin pemimpin-pemimpin GRS okey lah, gembira dapat berjuang. Tapi yang ingat pemimpin-pemimpin GRS sikit, yang mengundi GRS tu yang banyak. Suka kah diorang kalau parti GRS daripada Sabah ni bergabung daripada pejuang? Presidennya Datuk Seri Mukris berkata pihaknya sudah membuat perbincangan secara tidak rasmi dengan beberapa parti politik daripada gabungan terbabit. Aduh, pening. Saya pun dah pasti kenapa ini parti mau juga bekerja sama dengan Mahathir lagi. Perbincangan secara tak rasmi ada, tapi dia kata tapi secara rasmi belum lagi. Kita sebenarnya mempunyai hubungan agak rapat dengan beberapa pemimpin tertinggi yang aktif di Sabah ini, khususnya GRS. Saya tidak dapat mengesahkan kebenaran kata-kata daripada Mukris ini. Saya tidak dapat mengesahkan, dan saya secara pribadi saya tidak percaya ada pemimpin tertinggi yang cuba untuk mau bekerja sama. Hendaklah. Dah tahulah bah. Kalau betul-betul ada, nanti buktikanlah. Kalau tiada, tiadalah itu. Dia kata, saya fikir anda semua sudah tahu latar belakang saya sebelum ini dari UMNO, kemudian ke Bersatu Sabah yang kini dikenali sebagai GRS. Jadi mereka sebenarnya orang yang sama. Mana ada. Mereka adalah rakan lama, dia kata, yang kita berjuang bersama, menang bersama, menghadapi cabaran bersama. Jadi adalah wajar untuk cuba bercakap dengan mereka. Dulu-dulu punya cerita, dulu-dulu lah, mana boleh angkut-ungkit lagi. Jadi dia kata kami jadi terpulang kepada mereka untuk mempertimbangkan kami. Sekiranya ada nilai untuk mereka, mungkin kami ada sesuatu yang boleh disumbangkan, katanya. Tiada. Tiada, tak payah. Tak payahlah. Tak payah. Bikin apa? Nanti kita bagi peluang pula untuk pejuang masuk di Sabah. Nanti bertanding pula pejuang di Sabah. Ya, kita sedang memperjuangkan untuk parti macam di Sarawak. Jadi dia kata kami tidak mempunyai niat lain selain menyumbangkan hikmat kepada rakyat Sabah dan juga Malaysia secara keseluruhannya. Tidak ada gerakan politik. Kita tidak mau rebut kuasa, itu semua tidak penting. Walau ini mainan kata-kata orang politik ini sukar untuk dimengerti, sukar untuk dipercayai. Tapi saya
Saya pikir semuanya tentang politik. Mana ada bekerja sama dengan parti politik tapi bukan politik. Ini tidak masuk akal langsung lah. Ini buat cerita tentang politik, lepas itu tak ada tentang politik. Tidak masuk akal. Dia kata tujuan kami tidak lain tidak bukan mau menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Tidak perlu, ZRS sudah cukup. Jangan tambah lagi banyak lagi parti di Sabah. Okey. Turut hadir Ketua Pejuang Sabah Nicholas Sylvester dan timbalannya Razif Abdillah. Suka hati kamu lah. Kalau kamu mau juga itu suka hati kamu. Tapi bagi saya cukuplah ada JRS di Sabah. Cukuplah parti-parti yang di Sabah lagi sudah ini. Jangan lagi kasih tambah. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Wow, Syed Saddiq. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa anda pikir bila saya sebut nama Syed Saddiq? Ketika saya sebut nama Syed Saddiq, pertama yang muncul di fikiran anda apa? Mungkin anda fikir seorang yang jambu, muka cute, muka comel-lote, muka handsome, tahap-tahap model, begitulah. Atau mungkin anda teringat, dia adalah pemimpin politik yang paling muda yang pernah disabitkan bersalah oleh mahkamah dalam sejarah Malaysia. Atau anda juga mungkin fikir macam-macam lagi lah, ya, macam-macam lagi. Tapi bila sebut tentang Syed Saddiq, saya terkejut. Ada satu berita yang baru saya terima. Ada satu berita yang baru saja diterima ni, yang betul-betul mengejutkan saya, ya. Apa tidak mengejutkan kalau tiba-tiba ada satu berita mengatakan bahawa Syed Saddiq mengheret Perdana Menteri Malaysia, PM Anwar, ke mahkamah. Wallahi, Syed Saddiq heret PM ke mahkamah, dakwa batal peruntukan parlimen. Betul kan ni Syed Saddiq? Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memohon mahkamah untuk menolak keputusan yang didakwanya daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan dalam membatalkan RM730,300 bagi kawasan parlimennya. Wah, sekarang sikit-sikit pergi mahkamah. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu serta 3 pemohon lain telah mempailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 23 April yang lalu. 3 lagi pemohon ialah pengundi di kawasan Muar. Bekas Presiden muda itu juga memohon perintah certiorari untuk membatalkan keputusan yang didakwanya dibuat oleh 2 responden. Yang pertama Perdana Menteri yang tidak dinamakan, dan kedua Kerajaan Persekutuan untuk membatalkan akses permohonan kepada sistem MyHas yang menguruskan permohonan peruntukan RM2 juta ringgit bagi kawasan Parlimen Muar. Menurut salinan afidavitnya, bekas Ketua Armada Bersatu itu mendakwa kononnya keputusan peruntukan itu dibuat sejurus selepas muda membuat keputusan menarik diri daripada Kerajaan Perpaduan pada 10 September tahun lepas. Syed Saddiq berkata dia telah bertemu dengan timbalan Perdana Menteri 2, Fadilah Yusof 2 kali sehingga April tahun ini untuk membincangkan perkara itu. Namun katanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan masih gagal menyalurkan peruntukan yang didakwanya itu ialah untuk ke kawasan Muar. Menurutnya, 5 ahli Parlimen Pembangkang yang berikrar menyokong Anwar serta merta mendapat peruntukan penuh ke kawasan mereka. Syed Saddiq Syed Saddiq menyebut ahli Parlimen Labuan, ahli Parlimen Jeli, ahli Parlimen Gua Musang, ahli Parlimen Kuala Kangsar, dan ahli Parlimen Tanjung Karang. Permohonan semakan kehakiman diwakili oleh firma guaman Tuan Lim Wei Jiet. Okey, so ini memang pelik. Itulah, dulu sudah dalam kerajaan, ketege-hege mau keluar dari kerajaan, entah apa pasal pun kita tahu. Nah, sekarang baru tege-hege balik, nak minta itu, minta ini. Saya fikir kalau dia tidak keluar dari kerajaan, punyalah mudah, punyalah senang untuk dia dapat semua itu kan. Sekarang siapa susah?
Siapa yang kena diri sendiri, padan muka atau kesian, tepuk dada tanya selera. Sila tinggalkan komen Anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.